Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Minggu ini Mira bersiaran dari Restoran Hening Kuala Lumpur. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan pada wajah dan pakaiannya. Baik-baik kata sastrawan tersohor Indonesia, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih terkenal dengan panggilan Buya Hamka menjadi pembuka bicara Nona minggu ini. Wanita dianalogikan sebagai anugerah ciptaan ilahi yang indah dan istimewa. Kejadiannya sangat sinonim dengan kecantikan, namun adab sewajarnya menjadi teras kepada sosok tubuh bergelar insan. Bukan hanya semata-mata cantik mahupun pangkat atau harta yang menjadi sandaran, elok adab maka eloklah pengakhirannya. Menarik di Nona minggu ini. Pokok nenas ni dia bermusim. Kita kena adakan daun tu berperingkat. Bagi orang trash, bagi kita gold. Sebab daripada daun nenas yang dibuang, kita jadikan dia sesuatu yang berharga. Setelah siap kita uli, kita akan rendamkan di dalam air soda selama 20 saat. Sapukan dengan sedikit telur. Hiaskan dengan coklat. Selamat mencuba. Saya telah jatuh cinta dalam bidang lakonan. It's my passion. Dia macam pembuka rezeki Siti. Nanas merupakan antara buah-buahan yang menjadi sumber khasiat yang baik. Pelbagai olahan masakan berasaskan nanas telah dihasilkan sebagai hidangan enak. Malah lebih menarik, ada yang memanfaatkan pokok nanas ini untuk dijadikan pakaian, aksesoris dan kraf tangan. Munah Abdul Kadir, 50 tahun, telah menghasilkan produk benang serat nenas lebih sedekat lalu. Wanita ini tidak lokek berkongsi ilmu dan memberi inspirasi dalam menghasilkan sulaman, anyaman dan jahitan menggunakan benang serat nenas buat pengunjung galerinya. Pontian, Johor. Tempat kelahiran seorang wanita yang berjiwa kental. Munah Abdul Kadir dikenali penduduk sekitar dengan kemahirannya mengusahakan benang serat nanas. Dia akan ke ladang nanas sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mengutip daun nanas yang terbuang. Biarpun tidak mempunyai ladang sendiri, Munah tetap gigih mencari sumber mentahnya demi menyara kehidupan bersama ibu tercinta. Mula saya minat buat perniagaan benang serat nanas ni daripada 2007 lah. Sebab saya masuk kursus untuk dapatkan sijil untuk orang percayalah kita ada produk berasaskan daripada nanas. Serat nanas ni asal usulnya daripada nenek saya lah. Daripada nenek saya yang mengusahakan benang serat nanas. Tapi masa dulu kan kita tak ada alat yang canggih-canggih lah. Tak ada media ke tak ada ke arah macam sekarang ni lah, zaman IT sekarang ni. Jadi saya lah yang menyambung buatlah. Mak dengan atuk tak buat, jadi saya lah cicit ni yang buat. Tidak ada ruginya Munah mempelajari seni ini sejak turun-temurun. Malah dia kini mampu mengukir senyum apabila kraf tangan berasaskan benang serat nanas hasil karyanya mendapat perhatian umum. Hasil daripada benang serat nanas ni saya lebih kepada motif untuk jadikan cenderanhati, macam frame-frame tu lah kita buat motif bunga. Kita ada juga hantar buat tenunan lah, nak nampakkan motif daripada serat nanas tu. Itu untuk yang benang. Tapi sekarang kita dah mula buat tambahan lagi produk. Daripada berasaskan daun nanas juga, kita buat kertas daun nanas. Kertas daun nanas tu jadikan base pada belakang jam. Kita buat keychain. Kita buat lukisan, gambar, potret lah daripada atas daun nanas tu juga. Proses membuatnya bukanlah sesuatu yang mudah. Munah memerlukan kira-kira 4,000 helai daun nanas bagi menghasilkan 1 kilogram benang. Proses untuk menghasilkan benang serat nanas ni, pertama kita kena pergi ladang lah. Kita akan buat pemilihan daun yang berkualiti, daun yang matang, daripada ada beberapa jenis pokok yang terpilih lah untuk kita dapatkan hasil serat lah. Selepas kita ambil daun yang pemilihan tu, kita biarkan sehari dua untuk daun tu layu. So kita lepas layu untuk 2-3 hari, kita mulalah masuk ke proses untuk mengeruk daun. Kita buang lapisan hijau atas daun nanas tadi. Bawah dia ada terdapat serat nanas lah. Bawah daun tu ada benang nanas.
Untuk manual, benang dia agak menarik sebab apa? Dia mudah kita uruskan lah. Maksudnya untuk daripada segi jahitan, untuk kita buat tenunan, dia lagi mudah. Dia memang sesuai untuk pada, kalau student-student ambil untuk tekstil lah, untuk lebih kepada jahitan lah. Kalau untuk daripada mesin, kita lebih kepada produk yang kita boleh buat pinggan, kita boleh buat kaki palsu, kita boleh buat gantian simen batu blok itulah. Itu gantian untuk sesuai daripada serat nenah yang gunakan kaedah mesin. Daun nanas yang telah siap dikeruk perlu dikeringkan pada suhu bilik dan tidak boleh diletakkan di bawah cahaya matahari yang terik demi mengawal mutu benang. Malah, benang serat nanas ini dihasilkan tanpa campuran bahan kimia dalam usaha mengekalkan keasliannya. Okey, proses untuk kita buat motif menampakkan benang serat nenah tu hidup, daripada benang yang ori kita warnakan. Selepas warnakan, kita keringkan lah macam biasa. Lepas tu kita buat penyambungan, kita buat motif tu pada kain cross stitch lah. Sama ada warna kuning atau warna hitam. Bila kat kain tu, kita buatlah gambar ikut mana-mana yang senang, bunga ke motif lah yang boleh nampakkan serat nanas tu. Kita jahit ikut dia punya diagram dia tu, lepas tu kita framekan lah selepas siap tu. Biarpun tidak mempunyai pendapatan tetap, wanita ini bersyukur kerana dikurniakan seorang kakak yang turut membantunya menjana pendapatan kira-kira RM10,000 setahun. Sebab sebelum ni adik saya dia mengusahakan secara perseorangan, jadi saya memandangkan dengan kesusahan dia untuk menaikkan benang serat nanas ni perlukan bantuan. Jadi saya dengan sukacita membantu dia untuk menaikkan lagi benang serat nanas ni di mata dunia lah kalau boleh. Benang serat nanas ni dia istimewa bagi saya sebab daripada daun nanas yang dibuang, kita jadikan dia sesuatu yang berharga. Sebab kita daun tu selama ni tak ada guna. Orang tak tahu dia punya kegunaan dan kita nampak benda tu bagi orang trash, bagi kita gold. Maksud macam itu. Kita gunakan benang serat nanas tu dia jadi kita boleh gunakan untuk kraft tangan, untuk motif-motif benda lain lah. Pembuatan kraft yang rumit seperti benang berasaskan tumbuhan tropika ini memerlukan ketekunan dan ketelitian tinggi supaya mampu menghasilkan produk yang berkualiti. Cabaran yang kita hadapi selama kita mengusahakan benang ni, kita kena pergi ladang yang betul-betul, ladang tu bawah sinaran matahari yang panas. Jadi kita tak ada pokok-pokok. Itu cabaran tu memang paling dahsyat lah yang kita kena hadapi. Kena ada kekuatan mental lah. Lagi satu, pokok nanas ni dia bermusim. Dia berbuah antara setahun sampai setahun 3 bulan. Jadi dalam setahun 3 bulan tu kita kena ambil waktu setahun dia selepas berbuah. Selepas tu harvest diorang dah tebang, hidupkan balik. Pokok nanas tu yang tak berbuah kita tak boleh ambil. Maksudnya daun dia tak matang. Jadi kita kena adakan daun tu berperingkat. Kita kena ikut jadual susun lah macam tu. Usia bukan penghalang untuk wanita gigih ini terus aktif menyambung legasi kraft unik tempatan. Walaupun sukar untuk menghasilkannya, berkat kesabaran, Munah mampu mengembangkan produk berasaskan benang serat nanas. Usaha gigihnya wajar dipuji dan dijadikan inspirasi buat anak muda menghargai nilai seni dan alam semula jadi. Usah memandang sepi pada bahan terbuang kerana dengan idea dan kreativiti, ia mampu menjana pendapatan. Siaran Nona Minggu ini menjengah ke sebuah lokasi yang terletak di tengah ibu kota Kuala Lumpur, iaitu Restoran Hening. Selain menawarkan hidangan sarapan pagi, tengah hari maupun minum petang, lokasi ini turut memberi suasana tenang dan santai buat pengunjungnya. Aura klasik moden menjadi pilihan buat pemiliknya yang merupakan 3 sahabat baik dalam mempamerkan dekorasi dalaman restoran. Walaupun ringkas, ia cukup mendamaikan. Restoran hidangan Melayu etnik ini menjadi destinasi perjumpaan keluarga maupun teman-teman.
Antara sajian istimewa yang ada di sini adalah nasi daun pisang, siakap bakar sambal hijau, kerabu limau Bali, asam pedas ekor dan beberapa manisan enak. Ia dibuka setiap hari bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Tidak lengkap hidangan tanpa sajian pemanis mulut. Kadang-kala olahan yang unik pada manisan turut memberi variasi kepada penggemarnya. Nadira Kadri antara yang berkebolehan dalam menyediakan hidangan manisan ini. Walaupun berkelulusan ekonomi kewangan Islam, sedikit pun tidak membataskan minatnya terhadap seni masakan. Bagi menyokong bakat wanita muda ini, Nona kongsikan resepi manisan pretzel dengan sos karamel dan tart brownies bersamanya dalam segmen Air Tangan. Pemilik laman sosial The Overnut popular dengan perkongsian resepi pastry dan manisan. Dua menu istimewa ini sesuai untuk anda yang gemarkan sajian pemanis mulut. Hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dan ringkas, hidangan manisan pretzel dan tart brownies yang enak ini boleh disediakan dengan mudah. Antara bahan-bahan untuk membuat pretzel ialah tepung, gula, garam, esen vanila, mentega, yeast dan krim masakan. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat homemade pretzel. Masukkan 4 cawan tepung gandum, 4 sudu kecil garam, masukkan yeast yang sudah dikembangkan tadi, gaul sehingga sebati. Masukkan air sedikit demi sedikit. Gaul sehingga dia jadi dough. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Gaul lagi sehingga dia sebati. Adunan dah sebati, kita akan rehatkan dia selama 1 jam. Sementara dough yang kita buat tadi kembang, kita akan membuat sos karamel. Masukkan 1 cawan gula dengan sedikit air. Kacau sehingga gula mencair dan berwarna keperangan. Apabila gula sudah keperangan, kita boleh masukkan butter. Gaulkan dia sehingga sebati. Selain karamel, bahan alternatif seperti matcha atau coklat boleh digunakan mengikut pilihan dan cita rasa anda. Apabila gula dan butter ni dah sebati, kita akan masukkan whipping cream. Kita akan kacau sehingga sebati. Masukkan sedikit garam dan esen vanila. Sos karamel kita dah siap dan kita biarkan dia sejuk seketika. Terusnya, sebelum kita uli dough, didihkan air bersama dengan soda berkarbonat. Kita akan masukkan air. Kemudian soda berkarbonat dan biarkan dia sehingga mendidih. Sementara itu, uli adunan yang dah kembang tadi. Dough ni kita akan ambil sedikit dahulu untuk kita uli bukan dia. Kita akan ambil sedikit tepung. Kita akan bentukkan bentuk pretzel. Step yang first, kita akan uli secara memanjang. Bila sudah panjang, kita akan simpulkan dia menjadi bentuk pretzel. Pusing secara 2 kali dan tarik ke atas. Seperti ini. Setelah siap kita uli, kita akan rendamkan di dalam air soda selama 20 saat. Kemudian angkat dan letakkan di tray untuk kita bakar. Sebelum kita bakar, kita akan sapu dengan sedikit telur di permukaan roti untuk kelihatan cantik. Sapukan dengan sedikit telur. Kita dah letak telur, kemudian kita akan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit ataupun sehingga dimasak. Untuk membuat brownies tart pula sediakan tepung, serbuk koko,
mentega, gula, coklat manisan, telur dan kulit tart. Resepi yang seterusnya ialah brownies tart. Biasanya kita makan brownies berbentuk petak. Hari ini kita buat kelainan sedikit menggunakan shell tart. Kita akan cairkan adunan coklat bersama butter secara double boil. Kita masukkan butter di dalam adunan coklat. Kita akan gaul sehingga coklat dan butter ni cair dan sebati. Supaya adunan coklat ni tidak hangit, letakkan 3 biji telur bersama dengan gula. Kita pukul sehingga sebati saja, tidak perlu sampai telur tu kembang. Esen vanila sedikit. Kita ambil adunan coklat yang kita cairkan tadi. Kita akan gaulkan adunan coklat dan telur ni sehingga sebati. Bila dah sebati, kita boleh masukkan tepung dan serbuk koko. Tepung perlu diayak dahulu dengan serbuk koko. Bila dah diayak, kita akan gaul mengikut putaran jam sehingga adunan tepung dan coklat tadi sebati. Pastikan adunan yang dikacau tidak terlalu lama kerana ia akan menjadi keras. Seterusnya, kita akan masukkan adunan brownies dalam piping bag. Gunting. Kita akan pipingkan di dalam shell tart sehingga penuh. Selesai kita piping dalam shell tart, kita boleh bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit sehingga 25 minit ataupun sehingga permukaan brownies kita merekah. Brownies tart yang sudah siap dibakar, hiaskan dengan coklat ke atas dia. Ini dia brownies tart yang telah kita buat tadi. Anis, inilah homemade pretzel dan brownies tart yang nak buat tadi. Menu ni sangat sesuai untuk Anis bawa pergi jamuan nanti. Oh, wah, nampak sedap lah Nat. Terima kasih Nat. Sama-sama. Kalau penonton nak cuba menu istimewa ni, cuba resepi yang Nat kongsikan tadi. Selamat mencuba. Pastri dan manisan yang menarik bukan sahaja enak dijamu bersama keluarga dan teman-teman, malah sesuai juga dijadikan sebagai hadiah buat insan tersayang. Rekaan Jimmy Lim Kwang Hui mencuri perhatian lensa gaya kali ini apabila mempertaruhkan koleksi futuristik yang bertemakan manusia masa hadapan. Warna-warna pastel juga menjadi pilihan kerana ia antara rona kesukaan wanita untuk tampil mewah dan bergaya. Pereka ini memperkenalkan jenamanya sejak tahun 1999. Pemilik butik Dream Makers Club ini sentiasa menghasilkan siluet terkini dan corak unik yang melambangkan kecekapan dan perhatiannya dalam setiap sentuhan. Berpengalaman lebih 10 tahun dalam pentas peragaan Minggu Fashion Kuala Lumpur, Jimmy Lim kali ini tampil berani dengan rekaan busana yang luar daripada kebiasaannya. Inspirasi bermula dengan the passing of my dad dari COVID tahun lepas. Saya ingin memberi tribute kepadanya, tetapi banyak isu yang saya hadapi. Masalah keluarga, ibu dapat stroke, hal-hal ini semua sangat sedih. Jadi saya ingin membuat koleksi yang lebih positif. Jimmy memperkenalkan 21 persalinan busana untuk koleksi terbaharunya Lism. Pereka berpengalaman ini memperlihatkan elemen urban sebagai tema dalam rekaan fashion ciptaannya. Penampilan yang unik dan contemporary melalui gaya ringkas ini menyalahkan sisi menawan pemakai yang menggayakannya. Majoriti koleksi diperbuat dari bahan semula jadi seperti cotton, silk dan linen, which is kind to the skin. Kami juga practice sustainability, for example, jaket yang diperbuat daripada ubi Jepun vintage, dan saya juga repurpose 2 pakaian daripada wedding gowns.
sekitar semula dan mengutamakan unsur alam semula jadi menjadi asas dalam penghasilan materialnya. Jenama ini dikenali melalui penggunaan warna hitam. Sesekali mereka mahu memecah tradisi dengan pemilihan warna-warna yang terang. Busana yang polos dengan perincian zip dan poket tangan ini menyelahkan fungsi penggayaan sekaligus bereksplorasi dalam penampilan peribadi dan mudah disuai padan. Ciptaan kami sentiasa berdasarkan pakaian luxe streetwear yang boleh dipakai dari day to night. Motto label Jimmy Lim adalah play without restrictions, style it the way you like it. Kerana tagline konsep tahun ini yang begitu kuat, kami cuba balancekan between being fashion forward dan wearability untuk klien kami. Season ini juga adalah season pertama yang sangat tidak menggunakan warna hitam. Untuk membawa positivity kepada semua orang, a reminder kepada diri kita that waktu susah pun ada harapan. Ringkas dan unik, penggunaan fabrik taffeta mampu memberi keselesaan optimum kepada pemakai. Malah padanan skirt berpotongan belon ini sesuai bagi mereka yang ingin tampil berbeza. Selain memberi variasi pilihan kepada penggemar, gabungan ciri-ciri rekaan yang praktikal dan elegan menjadikan koleksinya wajar dimiliki mereka yang sukakan gaya moden. Harapan saya adalah expansion of Jimmy Lim label locally dan internationally, juga meningkatkan industri fashion Malaysia kepada dunia. Kami pernah membuat persembahan di luar negara sebelum ini, and I believe we can do it again. Setiap mereka perlu melalui proses pengeluaran idea yang mendalam bagi menghasilkan sesuatu rekaan yang sempurna. Jimmy Lim berharap dia mampu mencipta lebih banyak koleksi yang memberi efek positif kepada industri fashion tempatan maupun antarabangsa. Jangan lupa saksikan saya Siti Khadijah Halim di Nona hanya di TV3. Mendekorasi kediaman memberi suatu kepuasan buat mereka yang gemar menghias. Media sosial menjadi sumber rujukan di hujung jari yang semakin popular. Kadang-kala kita rambang mata untuk menentukan konsep pilihan. Membuat pilihan yang tepat dianggap sebagai pelaburan terbaik dalam menghias sesebuah kediaman. Hobi Rizal Khair yang gemar mengumpul perabot dan kelengkapan lama menjadi titik permulaannya mendekorasi rumah. Memilih konsep retro klasik dan minimalis sebagai tema hiasan, kediaman teres 2 tingkatnya diberi sentuhan menarik dengan elemen tenang dan mendamaikan. Nona menjengah kediaman keluarga Rizal Khair yang terletak di Shah Alam, Selangor. Pengurus institusi kewangan ini adalah seorang pencinta perabot lama. Maka tidak hairanlah Rizal dan isterinya memilih konsep kediaman yang minimalis dengan sentuhan elemen klasik demi keselesaan mereka sekeluarga. Konsep rumah saya mementingkan kepada 3 elemen. Yang pertama adalah penggunaan ruang, kedua adalah pencahayaan, dan ketiga adalah practicality. Maknanya dia mestilah berfungsi. Keadaan rumah saya ni memang kurang decoration dan kebanyakan decoration tu ada fungsinya tersendirilah. Saya minat barang-barang yang lusuh tapi dia mempunyai gaya yang tersendiri, shabby chic modern. Maknanya barang lusuh yang digayakan dengan unsur yang moden. Kalau tengok furniture, perabot-perabot dalam rumah ni, banyaknya perabot yang lama, yang klasik, ada yang antik, tapi dia digayakan ataupun diletak dengan keadaan dia sendiri. Maknanya kita tak cantikkan dia sangat, tapi dia masih boleh digunakan. Rizal akui dia banyak mengumpul perabot lama daripada simpanan keluarganya. Ada juga sebahagiannya dibeli di kedai perabot terpakai asalkan sesuai dengan dekorasi teduhannya. Menurut Rizal, koleksi barangan antik yang dikumpul mampu memberi imbauan nostalgia di samping mempunyai nilai sentimental.
kawasan belakang ni, kita panggil kawasan kopitiam, saya cuba bahagikan dia sebab dia adalah zon yang sedikit berbeza. Sebab di belakang, jadi ada situ ada sinki untuk basuh tangan, ada tempat untuk buat kopi. Jadi dia macam satu pantry kecil ataupun kita panggil macam kopitiam area. Jadi untuk bahagikan ruang tu, saya letak satu perabot retro, perabot tahun 70-an kat sini sebagai pembahagi ruang. Tapi pembahagi ruang menggunakan perabot ni dia bukanlah satu fixture yang tetap. Maknanya kalau saya tak suka, saya nak tukar cita rasa ke, saya boleh alihkan lah. Jadi saya cuma letakkan dekopis kat sini untuk bahagikan dua ruang ni. Dan di belakang tu ada satu meja kopitiam yang mana kita boleh duduk, sembang, buat kopi dan sebagainya. Selalunya kawasan kat belakang tu kawasan yang saya selalu gunakan dengan keluarga saya lah untuk sarapan pagi, termasuklah makan dan sebagainya. Menggemari ruang dengan konsep terbuka, Rizal bijak mengatur perabot di kediamannya agar ruang tamunya kelihatan minimalis dan klasik. Gandingan warna juga memainkan peranan penting agar kelihatan lebih kemas. Ruang ni memang ruang pelbagai lah. Kawasan ni sangat luas. Saya pun tak letak banyak perabot, cuma ada 3-seater sofa. Ruang ni kita gunakan untuk aktiviti bersama family, untuk tengok TV, untuk buat aktiviti yang lain lah. Macam contohnya kadang-kadang kalau kita ramai-ramai dengan family member, selalunya kita guna ruang ni untuk buat solat Jumaat. Kadang-kadang kita boleh buat bacaan Yasin, tahlil. Jadi senang, tak payah nak alih-alihkan perabot sebab kawasan ni memang lapang lah. Pemilik kediaman ini turut mempunyai koleksi piring hitam yang diimport dari luar negara. Selain memberi sentuhan klasik pada susun atur kediaman, piring hitam lama ini juga masih berfungsi sebagai hiburan mereka sekeluarga. Barang-barang lama ni terbukti barang tu memang tahan lama. Ada barang-barang yang dah lebih daripada 40-50 tahun dan masih lagi kukuh. So itu menunjukkan kualiti barang tu dia boleh digunakan dengan baik. Kedua, mata saya nampak barang-barang lama ni satu benda yang cantik. Dan saya tak suka sangat barang-barang yang terlalu moden. Saya suka barang yang ada kesan lusuh, ada kesan yang dah digunakan. So benda-benda tu menarik perhatian saya lah. Kalau tengok ada deko-deko yang saya buat simpan kat sini adalah barang-barang koleksi peribadi yang tu memang ada sentimental value sebab dia ada cerita sendirilah. Barang tu ada kisah-kisah dia yang sendiri. Tu ada tali pinggang daripada tembaga. Itu mak saya dulu gunakan masa dia muda-muda. Kalau ikut orang dulu pakai kain lepas. Jadi kain lepas tu dia akan ikat dengan pakai tali pinggang tembaga lah. So itu barang-barang yang lama lah. Ada juga barang yang baru, tapi bagi saya ada sentimental value. Contohnya macam ada lukisan yang saya letak kat rumah saya ni. Yang tu lukisan anak saya buat menggunakan cat minyak pada umur dia 7 tahun. Dia guna YouTube untuk buat lukisan tu dan dihadiahkan pada hari jadi saya. Itu pun satu benda yang sentimental jugalah. Mendekorasi kediaman tidak semestinya memerlukan kos perbelanjaan yang tinggi. Sebaliknya, anda perlu bijak mencari idea dan merancang agar dapat memenuhi cita rasa yang diimpikan. Minat dan usaha menjadi pendorong utama buat selebriti minggu ini melakar kejayaan. Namanya semakin meniti di bibir peminat selepas membintangi drama bersiri Dia Yang Ku Cinta dalam slot Samarinda TV3. Watak Lara Andrews akan membawa tuah kepadanya untuk melangkah lebih jauh. Kemunculan Siti Khadijah Abdul Halim, 26 tahun, memeriahkan lagi suasana industri seni tanah air. Gadis manis ini berharap agar suatu hari nanti dia berpeluang untuk membawa peranan yang lebih mencabar dan mampu memberi impak pada penonton. Ikuti perjalanan karier anak seni ini dalam kisah selebriti. Pelakon Siti Khadijah sememangnya sudah tidak asing lagi dalam industri hiburan tanah air. Mencuburkan diri dalam dunia hiburan seawal usia remaja, banyak pengorbanan yang telah dilakukan olehnya. Pelbagai suka duka dilalui sehingga dia dikenali ramai.
Sebenarnya Siti, waktu Siti kecil-kecil, Siti cita-cita ada cikgu. So, mak Siti cikgu. Tak pernah pun pasang impian nak jadi seorang pelakon ke, selebriti ke, penyanyi ke, tak pernah. Sebab sedar diri tu kat mana. Mungkin ni daripada doa-doa orang-orang sekeliling kot. Sebab dulu arwah Tok Siti pernah cakap, adik, satu hari nanti, adik masuk TV tau. Macam Siti Nurhaliza. Sebab nama saya Siti Khadijah dan saya bahasakan diri saya Siti. Saya agak terkesan lah sewaktu atuk saya cakap macam tu. Dia kena dengan hati saya. Itu adalah momen-momen terakhir Siti dengan arwah Tok Siti. Dan bila saya membesar, saya tak terfikir pun nak jadi seorang selebriti ke apa. Saya cuma minat dalam bidang media. Contohnya, Siti bermula karier Siti dengan menjadi seorang pempengaruh. Dulu Siti ada YouTube channel, tunjuk makeup tutorial, tudung tutorial macam tu. Saya telah jatuh cinta dalam bidang lakonan dan this is my bread and butter lah. It's my passion. Memang anggap dunia lakonan ni adalah kerjaya Siti. Saya tak tahu apa yang akan jadi pada masa akan datang. Siti cuma bagi yang terbaik je. Sebagai seorang pelakon pun, Siti ada jugalah pengalaman yang best, yang tak best, yang menjadikan Siti manusia dan pelakon yang berpengalaman ke tahap sekarang ini. Cabaran yang Siti tempuh tu sudah semestinya kita punya demand dalam industri kan, dengan memang banyak sangat pelakon-pelakon baru. Jadi untuk saya mendapat tempat tu agak sukar dan juga bukannya senang nak dapat projek tu lah sebab banyak pelakon lain. Kalau Siti tak available, cari orang lain. Rezeki tu pada Siti tak pernah salah alamat. Kalau rezeki tu tertulis milik saya lah. Kalau bukan milik saya, milik orang lain. Gadis ini bertuah kerana diberi kepercayaan untuk memegang watak utama dalam sesebuah naskah. Malah kejayaan yang dikecapi menjadi motivasi dirinya untuk meningkatkan keyakinan dalam bidang yang dipilih. Sewaktu Siti buat Diri Aku Cinta, Siti masih belajar. Jadi bila production panggil Siti, tolong berlakon dalam cerita ni, awak jadi antagonis. Jadi saya waktu tu, saya memang tak tahu nak baca skrip, tak tahu camera angle, tak tahu director, producer siapa. Memang betul-betul budak baru nak belajar, kosong. Tahu baca skrip pun time tu, tahu belajar pasal production pun time tu. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Alun Kamaludin. Dia sangat penyabar sebab ajar Siti yang sangat-sangat baru. Waktu tu juga Siti belajar banyak sangat benda. Itu adalah pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Memberi makna sudah tentunya series kegemaran saya, sekali lagi cerita kembali, di mana Aira tu sangat dekat dengan watak saya. Penonton juga tahu yang saya ni adalah bidang terjun untuk karakter itu. Waktu tu sebenarnya Siti baru balik daripada Jakarta. Sampai je Kuala Lumpur, producer call, "Kak, nak Siti buat cerita ni, boleh tak? Siti available tak?" "Kak, nanti Siti fikir boleh tak?" "Jangan fikir, ambil terus dek." So Siti macam, "Okey Kak, saya buat." Bila Siti buat tu, Siti masuk je set, Siti dapat jumpa dengan pengarah dan juga kas-kas yang lain lah. Siti pun jujur dengan pengarah, "Abang, Siti tak habis lagi tahu baca 28 episod ni." Fariza cakap, "Kenapa Siti tak baca? Siti tahu kan cerita ni macam mana?" "Tahu bang, nanti Siti baca sampai habis." So throughout the shooting pun Siti memang ada baca skrip sambil-sambil tu. Tapi Siti memang baca skrip laju. Dalam masa 2 hari pun dah habis 28 episod tu. Dengan series tu juga lebih ramai orang kenal Siti. Nama Siti lebih dikenali. Dia macam pembuka rezeki Siti. Siti happy lah dengan kejayaan cerita tu. Semangat juang yang tinggi dan kesungguhan Siti untuk menjadi yang terbaik wajar dipuji. Malah watak yang dibawanya sering meninggalkan kesan mendalam pada penonton sekaligus membuka lorong untuknya mencapai impian. Sekarang ni Siti tengah fokus dengan kerjaya saya lah untuk memperbaiki mutu acting saya juga. Yang saya buat adalah saya pergi ke kelas lakonan, luangkan masa saya dengan kawan-kawan lakon saya yang lain supaya saya dapat ilmu. Ada juga saya berguru dengan Elis Jurati, Fatimah Abu Bakar. Jadi benda-benda macam tu begitu menyedarkan saya betapa kerdilnya saya dalam dunia ni. Walaupun saya rasa nama saya dah orang kenal ke apa ke, bila saya belajar dengan orang lain, saya baru sedar yang ilmu tak akan pernah cukup. Ilmu tu luas. Sebenarnya kan, kalau kita tak push diri kita, kita akan tetap berada di takuk yang sama. Jadi apa yang Siti buat adalah Siti bekerja dengan orang yang Siti tak pernah bekerja sama. Contohnya saya dapat bekerja sama dengan director terkenal seperti Osman Ali, Ion Suhaini, Reza Barudin, Hamid
So, bila Siti bekerja dengan mereka, cara bekerja mereka lain dengan cara bekerja saya. Saya dapat tahu yang, oh, sebenarnya lain buat macam ni. Sebenarnya macam ni. Seni lakonan, di mana momen-momen sewaktu kita nak lakonkan sebuah babak, dia bukannya sewenang-wenangnya kita nak ucapkan suatu dialog. Dia ada momen dia, mimik muka, gesture badan. It's more than acting actually. Itu yang buatkan saya rasa acting is an art lah. Perjalanan sebagai seorang anak seni menjadikan Siti lebih berani. Menurut Siti, kejayaan dan kepuasannya berkarya dikecapi melalui penghayatan dan pembawaan sesuatu watak yang dipertontonkan. Siti memang kaki drama daripada Siti kecil. Siti memang suka tengok drama TV3. Salah satunya adalah Dia Isteri Luar Biasa, lakonan Syukri Yahya dengan Fathia Latif. Sampai saya minat sangat dengan Abang Syukri. Waktu tu saya tak terfikir pun nak jadi pelakon. Sekarang ni saya baru perasan yang anyone from anywhere can be anything. Dia boleh je adik-adik kecil tengah tengok TV, oh sukanya Kak Siti berlakon. Satu hari nanti dia akan berlakon dengan saya. Faham tak? It's like semua orang boleh jadi apa-apa saja dia nak jadi. Jadi bila saya teringat balik dulu saya tengok drama, sekarang saya yang berlakon dalam TV tu. Dia buat saya rasa macam, wow, perjalanan hidup seseorang tu mungkin akan berubah sekelip mata. Mungkin dia akan jadi seorang cikgu, dia akan jadi seorang ibu, suri rumah tangga. So, saya sangat bersyukur dengan apa yang saya ada sekarang. Lagi 10 tahun kalau Siti tengok balik video ni, Siti akan rasa Siti bangga dengan diri Siti lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya nak sangat menepa nama di antarabangsa dan saya teringin juga nak buat action film. Betul-betul praktis untuk buat latihan aksi. InsyaAllah kalau ada rezeki. My 5-year-old self akan rasa sangat bangga dengan Siti Khadijah umur 26 sekarang. Siapa idola Siti? Idola saya pilih Nabila Huda. Kalau Siti bukan pelakon, siapa Siti hari ini? Kalau Siti bukan pelakon, no. Kalau Siti bukan seorang pelakon, Siti adalah seorang guru. Okey, makanan kegemaran? Makanan kegemaran Siti, nasi padang sebab arwah atuk Siti seorang orang Jawa. Warna kegemaran? Warna kegemaran saya, biru. Selain pelakon, apa hobi Siti? Selain berlakon, hobi saya suka masak. Dekat rumah, saya memang suka masak tom yum, ayam masak kurma. Tapi saya punya kepakaran adalah tom yum dan juga ayam Bali. Lokasi percutian idaman? Lokasi percutian idaman saya adalah Jepun. Kriteria lelaki idaman? Kriteria lelaki idaman, seorang yang sopan santun, memahami, seorang yang kelakar sebab kenalah buat saya gelak, dan seorang yang baik hati. Ini soalan peminat tau. Okey. Bila Siti nak kahwin? Bila saya nak kahwin, alamak. Saya, kalaulah saya boleh plan bila saya nak kahwin tu, sudah semestinya saya akan bagi tahu peminat-peminat saya. Tapi siapalah saya untuk menentukan jodoh saya. Terima kasih ya. Debrecen merupakan bandar kedua terbesar di Hungary, kaya dengan sejarah dan seni warisan yang menarik untuk diterokai. Malah struktur binaannya yang unik menyimpan 1000 kenangan lampau dan wajar dihargai. Destinasi ini sesuai untuk mereka yang cintakan suasana yang tenang. Kali ini Nona bersama Nur Fatihah Muhammad Hatta yang akan membawa anda berkunjung ke Nagyede Park, Kossuth dan University of Debrecen untuk berkongsi pengalaman pengembaraannya. Jom sama-sama kita menelusuri keindahan bandar Debrecen dalam catatan diary sana sini. Bagi yang belum pernah menjejakkan kaki ke bumi Hungary, bandar Debrecen mungkin boleh disenaraikan sebagai destinasi kunjungan anda seterusnya. Sudah puas meneroka kota-kota besar? Apa kata sesekali mengembara ke bandar-bandar kecil yang pastinya ada keunikan tersendiri? Debrecen bukan sahaja menawarkan suasana bandar yang tenang, malah turut mempunyai pemandangan lanskap alam yang menakjubkan. Yona Fort Kibano, Nur Fatihah Malaysia Bajo, Biologi BSc, Harmadi Bash, Halkataya Bajo.
Tanulok Debrecen EJTM. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Hatta. Saya berasal daripada Muar Johor, Malaysia. Saya merupakan pelajar tahun ketiga dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Biologi di University of Debrecen, Hungary. Debrecen ini boleh dikatakan sebagai pensioner town, di mana setiap hari kalau kita berjalan nak ke kelas dan sebagainya kan, hanya ada dua kategori yang kita boleh nampak. Kategori warga emas dan juga kategori pelajar antarabangsa. Jadi tempat-tempat yang saya ingin bawakan ke anda semua iaitu University of Debrecen, main building iaitu universiti saya sendiri, bangunan saya sendiri yang saya belajar, taman terbesar iaitu Najede Park, Taman Besar Debrecen, dan juga tempat yang ketiga yang saya nak bawa adalah di Bandar Debrecen. Salah satu tarikan unik di Bandar Debrecen adalah Pusat Pengajian Tinggi University of Debrecen. Universiti ini antara institusi pengajian tinggi paling berprestij di Hungary sejak tahun 1538. Setiap tahun, University of Debrecen ada mengadakan satu aktiviti iaitu aktiviti Food Day, di mana negara-negara yang ingin menjual makanan tradisi mereka boleh mengambil bahagian menjual makanan supaya pelajar dapat merasa makanan, orang kata makanan tradisional, dan wang yang dikutip akan didermakan kepada bahagian-bahagian kebajikan yang ada di Debrecen, Hungary. Bagi penggemar suasana alam semula jadi, Najede Park antara lokasi yang sesuai dilawati bagi menikmati panorama hijau yang mendamaikan. Pengunjung boleh bersantai sambil merehatkan minda di sini. Di Najede Park ini juga terdapat orang kata tasik yang kita boleh nampak ikan, kura-kura, itik dan sebagainya. Jadi di sinilah tempat pelajar juga untuk berkelah dan berjumpa dan rakan-rakan, kerana ia merupakan antara satu tempat yang orang kata sangat tenang dan harmoni dan terjaga. Bandaraya Debrecen cukup terkenal dengan bangunan yang tersegam indah dipanggil Yellow Church. Dibina pada abad ke-19, bangunan yang syarat dengan sejarah ini dipengaruhi oleh seni bina Babylon dan memberi pengalaman bagaikan kembali ke zaman lampau. Di Coshington ni juga, kalau datang waktu musim sejuk, akan diadakan Christmas Market di mana terdapat pelbagai penduduk asal Debrecen menjual karya-karya mereka sendiri. Mereka menjual kayu-kayan, kain yang disulam sendiri. Menariknya juga, mereka ada menjual pisau-pisau, koleksi pisau-pisau. Jadi di Christmas Market inilah penggemar-penggemar ataupun pengumpul-pengumpul barang-barang rare ataupun barang-barang yang jarang-jarang ada, mereka akan berkumpul di Christmas Market untuk membeli barang-barang inilah. Tip utama sebelum berkunjung ke Hungary, sekiranya anda ingin berbelanja menggunakan mata wang, pastikan anda menukar ringgit kepada dolar terlebih dahulu bagi memudahkan proses penukaran mata wang Hungarian. Di Hungary ini, cashless transaction-nya meluas. Jadi even walaupun kita pergi ke kedai runcit, tetap boleh guna kad tadi. Jadi tak ada masalah kalau kita tak ada duit kertas, sebab kita boleh gunakan kad juga. Marilah datang ke Hungary, kita punya mata wang perbezaan pun taklah jauh macam MYR ke Euro. Mata wang Hungary ni lebih kurang dengan mata wang Malaysia. Jadi ini adalah merupakan antara negara Eropah yang agak murah untuk dilawati. Buat anda yang mendambakan pengalaman lanskap unik dan ketenangan, semestinya bandar kecil Debrecen ini sesuai dijadikan destinasi percutian bersama keluarga tercinta. Tiada yang lebih istimewa selain dapat merasai pengalaman manis bersama keluarga dalam mencipta memori indah. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Sebelum berpisah, sekalun terima kasih buat Restoran Hening kerana sudi menerima kunjungan Nona untuk episod kali ini. Tidak lupa setinggi penghargaan buat penonton setia Nona kerana sentiasa menyokong. Semoga paparan yang dikongsikan hari ini memberi manfaat dan inspirasi buat anda semua. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona dan pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan